Buletin pagi 26 Disember bersama saya Amrul Hakim Lokman AHL. Tajuk utama pagi ini. 9 pendaki sesat di Bukit Bendera Pulau Pinang ditemui selamat. Kementerian Luar Libya diserang, 3 maut, 11 cedera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin pagi dimulakan dengan laporan ini. 9 individu yang sesat ketika mendaki Bukit Bendera Pulau Pinang ditemui selamat pukul 1.09 pagi tadi. Sebelum itu, jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan daripada salah seorang kumpulan individu terbabit pada jam 7.27 malam semalam memaklumkan mereka tersesat. 2 jentera dari Balai Bomba Penyelamat Bagan Jermal dan Pai Terubong kemudian dihantar ke kaki Bukit Bendera bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat. Pihak bomba berjaya menghubungi semula mangsa yang membuat panggilan kecemasan dan diberitahu mangsa kemungkinan berada di kawasan Wan Gate 7 Bukit Bendera. Sehingga lewat malam tadi, maklumat lengkap semua mangsa belum diperolehi dan hanya mendapat jumlah mangsa 9 orang sahaja. Kerja-kerja mencari serta menyelamat dijalankan dengan bantuan Pasukan Bantuan Kecemasan ERT Bukit Bendera. 6 kru selamat manakala 3 lagi masih hilang apabila sebuah kapal dagang MV Amanda terbalik dan karam di perairan Kota Tinggi Johor petang semalam. Pengarah Maritim Negeri Johor, Laksmana Pertama Maritim Aminuddin Abdul Rashid berkata, SAP Pusat Penyelamat Maritim MRSC Johor, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia mengaktifkan operasi sejurus menerima maklumat laporan kejadian yang berlaku pada 2 petang. Kejadian berlaku di kedudukan 3.3 Batu Nautika, Timur Tanjung Sepang, Kota Tinggi. Menurut Aminuddin, berdasarkan maklumat Kapten kapal MV Amanda mengalami kerosakan pada jana kuasa dan menyebabkan wil kapal tidak dapat berfungsi. Ombak yang terlalu kuat menolak kapal sehingga bertembung dengan kapal lain lalu menyebabkan MV Amanda terbalik dan karam. Beliau berkata, bilangan kru MV Amanda dilaporkan seramai 9 orang iaitu 6 selamat manakala 3 masih hilang. Satu sidang media berhubung perkembangan kejadian ini akan diadakan jam 10 pagi nanti. Seorang lelaki parah di bahagian kepala dan bahu dipercayai ditetak dengan kapak ketika cuba disambung di sebuah bank di Taman Sri Sinar Segambut di Kuala Lumpur semalam. Ketua Polis Daerah Sentul ACP S. Shanmugamurti Ciniah berkata, ketika kejadian 8.30 pagi itu, mangsa sedang mengeluarkan wang daripada mesin pengeluaran wang automatik ATM. Mangsa 24 tahun kemudian dihampiri seorang lelaki bersenjatakan kapak dan maksanya menyerahkan wang. Bagaimanapun, mangsa cuba melawan menyebabkan berlaku pergelutan hingga dia mengalami luka di kepala dan belakang bahu. Hasil maklumat dan risikan, polis menahan 2 suspek yang disyaki terbabit dalam kejadian itu kira-kira jam 10 malam tadi. Video kereta peronda polis diserang sekumpulan individu kononnya berlaku pada sambutan Krismas di Ibu Negara yang tular semalam adalah rakaman lama. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Seri Mazlan Nazim berkata, rakaman insiden itu berlaku pada tahun 2014 dan disebarkan semula dipercayai untuk mengganggu ketenteraman pada sambutan perayaan berkenaan. Katanya, video itu adalah kes lama yang dikita semula yang sebenarnya tiada apa-apa berlaku pada sambutan Krismas kali ini. Rakaman berdurasi 1 minit 42 saat itu memaparkan beberapa individu melempar botol air dan menyembur snow spray ke arah kereta peronda polis tular di media sosial. Isu pemberhentian pekerja bagi mengurangkan kos pengurusan serta mengelakkan kerugian besar terhadap syarikat sering mendapat tempat baru-baru ini. Tidak dinafikan dengan keadaan ekonomi semasa yang mencabar, tindakan ini menyebabkan sesetengah majikan terpaksa melakukan proses yang dikatakan kini menjadi trend berterusan. Siapa yang bagi nama? Menurut penganalisis sosial, Profesor Datuk Dr. Muhammad Syahta Sabran, trend pemberhentian pekerja meliputi pelbagai sektor di dalam maupun luar negara disifatkan sebagai fenomena yang mengambil kira perkembangan teknologi terkini. Bagaimanapun tegas beliau, punca pembuangan pekerja bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi semasa semata-mata.
Dan saya bagi satu contoh yang paling ketara. Pada satu ketika bila kita memulakan highway utara selatan, kita banyak tol-tol plaza, dan ketika itu kita mengambil ramai pekerja-pekerja tol untuk mengutip tol itu daripada pelanggan-pelanggan ataupun pengguna-pengguna jalan raya. Tapi pada hari ini apabila berlakunya revolusi industri, kita ada smart tag, kita ada touch and go dan sebagainya, dan sudah pasti penjimatan kos itu berlaku, dan sudah pasti ramai dalam kalangan pekerja-pekerja yang kita panggil tol, juru tol itu terpaksa diberhentikan. Ditanya jika pemberhentian adalah pilihan kebanyakan syarikat dalam mengurangkan perbelanjaan, beliau berkata langkah itu sepatutnya menjadi pilihan terakhir. Jelasnya, terdapat banyak amalan lain seperti mengurangkan gaji atau meminta pekerja bercuti tanpa gaji berbanding pemberhentian. Tambahnya, sebelum proses pemberhentian pekerjaan dibuat, pihak majikan perlu mengambil kira langkah sewajarnya. Pokoknya perlu ada pembincangan dua hala supaya kita dapat mencapai satu keputusan yang harmoni, yang menggembirakan individu yang kita panggil majikan dan juga pekerja. Dan sudah pasti kita tahu juga dalam senario hari ini kita tidak mampu untuk mendapat apa yang kita hasratkan. Seramai 37,699 orang pekerja diberhentikan pada tahun 2016 dengan 39.4% diberhentikan secara pemberhentian sukarela VSS, manakala 60.6% melalui pemberhentian biasa. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Badlishah dan Sultanah Kedah Sultanah Maliha Tengku Arif menzahirkan ucapan takziah dan simpati kepada kerajaan Indonesia serta mangsa yang terjejas akibat tsunami pada Sabtu lalu. Setiausaha sulit kepada Sultan Salahuddin, Datuk Elmi Yusof dalam satu kenyataan malam tadi memaklumkan baginda berdua amat berduka cita dengan apa yang berlaku dan mengharapkan kesemua anggota keluarga mangsa tabah menghadapi dugaan itu. Baginda Sultan Kedah turut mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Taala mempermudahkan urusan pasukan penyelamat di Indonesia mencari dan menyelamat mangsa yang belum ditemui. Datuk Elmi berkata, Sultan Kedah turut bertitah bencana sedemikian tidak berada dalam kawalan manusia yang ia hadir tanpa diduga, maka baginda bertitah memohon semua umat Islam di Kedah untuk sama mendoakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sehingga semalam, lebih 400 mangsa disahkan terkorban akibat tsunami yang melanda Selat Sunda. Artis terkenal Datuk Ahmad Azhar Osman atau Datuk Awi dimasukkan ke hospital sejak 5 hari lalu. Namun keadaan beliau dilaporkan baik. Menurut pengurus Datuk Awi, Ijat, doktor masih mengesan punca masalah kesihatan yang dihidapi penyanyi kumpulan Wings itu. Datuk Awi kini di bawah pemerhatian doktor dan diminta berehat. Ijat turut memohon orang ramai agar mendoakan kesihatan Datuk Awi. Sementara itu, menurut sumber, Datuk Awi dikatakan mengalami minor slip disc. Datuk Awi sebelum ini mengadu sakit di bahagian atas perut, dada dan belakang badan. Berikutan kesihatan tidak mengizinkan itu, Awi Entertainment Sdn Bhd membuat naik kenyataan di Instagram memaklumkan dia tidak dapat memenuhi undangan nyanyian bersama Dragon Malaya di tapak Pesta Sungai Nibong, Pulau Pinang yang sepatutnya berlangsung 24 Disember lalu. Perkampungan Setinggan yang dulunya kotor dan tercemar kini berubah wajah. Butirannya seketika nanti. Laporan antarabangsa. Ibu pejabat Kementerian Luar Negeri Libya di Tripoli diserang pemisah mengakibatkan 3 orang terkorban. Dalam kejadian itu, 2 penyerang nekat meletupkan diri mereka di dalam bangunan. Pihak berkuasa berkata pengebom yang ketiga bagaimanapun berjaya ditembak mati oleh pengawal keselamatan sebelum suspek dapat meletupkan jaket peledaknya. 11 yang lain turut dilaporkan cedera. Tiada pihak mengaku bertanggungjawab atas serangan itu setakat ini. 2 orang terbunuh dan 11 lagi cedera dalam serangan bom kereta di Tal Afar, utara Iraq. Kawasan serangan merupakan bekas kubu kuat kumpulan militan Daesh. Kenderaan yang dipenuhi bahan letupan diletakkan di hadapan sebuah kafe yang syarat dengan pengunjung sebelum diletupkan menggunakan alat kawalan jauh. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab mendalangi serangan. Pihak berkuasa mengkelaskan kejadian sebagai serangan pengganas.
Pasukan Pertahanan Udara Syria menembak jatuh beberapa peluru berpandu yang dilepaskan sebuah jet pejuang dari ruang udara negara itu. Peluru berpandu itu disasarkan di sebuah kawasan berdekatan Damsyik. Setakat ini, tiada kemalangan jiwa dilaporkan susulan serangan berkenaan. Agensi berita Lebanon sebelum melaporkan sebuah jet pejuang Israel sedang terbang pada altitud rendah di bahagian selatan negara itu. Ini merupakan serangan pertama sejak Presiden Donald Trump mengumumkan pengunduran 2,000 tentera Amerika Syarikat di Syria. Dua orang cedera dalam insiden tembakan yang tercetus dalam pusat membeli belah di Florida, Amerika Syarikat. Dua suspek mencurigakan sebelum itu dihampiri pihak polis yang sedang melakukan rondaan. Suspek bagaimanapun bertindak melepaskan tembakan menyebabkan seorang pegawai polis cedera. Anggota polis lain kemudian melepaskan beberapa das tembakan balas. Seorang suspek yang cedera dibawa ke hospital sebelum ditahan. Manakala suspek kedua menyerah diri kepada polis. Mentransformasikan kampung agar penduduk dapat memperoleh manfaat dalam meningkatkan pendapatan. Usaha itu dilakukan oleh pemerintah di dua buah kampung di Malang, Jawa Timur, Indonesia. Tujuannya bagi mengelak penghijrahan lebih ramai masyarakat kampung ke kota besar. Azrin Abrar ada laporannya. Sejak ratusan tahun, Kampung Sanan di Kota Malang amat terkenal dengan industri pembuatan tempe. Pernah suatu ketika pasaran tempe tidak mendapat sambutan kerana penggemar mula jemu dengan rasanya. Ini menyebabkan kegiatan ekonomi penduduk mula malap. Namun, Kampung Sanan kini menjadi antara pembekal tempe terbesar selepas mendapat nafas baharu apabila inovasi diperkenalkan menerusi pembuatan keripik dan produk lain yang berasaskan tempe. Kita dari dulu emang menjaga mutu dan kualitas rasa ya. Jadi dari bahan-bahan kita emang berkualitas ya. Seperti bawangnya, kita pakai bawang cutting namanya ya. Nah, itu yang bikin keripik tempe kita itu lebih enak. Terus dari prosesnya juga kita jaga biar kualitasnya ini nggak sampai berubah. Kurang sejam dari Kampung Sanan terletaknya Kampung Warna-Warni Jodipan. Dahulu perkampungan ini disamakan seperti kawasan pembuangan sampah. Bagaimanapun, hasil idea bernas 8 pelajar jurusan Perhubungan Awam dari Universiti Muhammadiyah Malang pada tahun 2015 berjaya menyelamatkan kampung ini. Daripada sebuah perkampungan setinggan yang kotor dan tercemar, kini berubah menjadi seperti spektrum pelangi yang mampu menggamit kehadiran pelancong, sekaligus meningkatkan taraf ekonomi masyarakatnya. Dulu ada yang buang sampah ke sungai, cuman setelah ada warna-warni, ya mereka sadar terus tidak ada yang buang sampah ke sungai. Ya mungkin kan ada perubahan dari ekonomi warga gitu. Terus kayak ibu-ibu bisa jualan, terus kalau yang anak-anak remaja ditaruh di parkiran ada untuk parkir. Dan kini anjakan paradigma itu turut dicontohi oleh perkampungan setinggan di bandar-bandar besar seperti Surabaya, Bandung, malah Jakarta. Transformasi luar biasa di Kampung Warna-Warni Jodipan di Kota Malang ini bukan sahaja merubah landscape kawasan ini. Lebih penting lagi, ia berjaya meningkatkan taraf hidup penduduknya melalui aktiviti pelancongan dan juga perniagaan kecil-kecilan. Satu pelan peningkatan taraf hidup yang boleh dicontohi oleh Malaysia. Saya Azrin Abra dan juru kamera Amudan Anamudan melaporkan dari Jawa Timur, Indonesia. Perkembangan sukan, prestasi semasa pasukan kebangsaan di bawah bimbingan Tan Cheng Ho menyalahkan lagi potensi besar dimiliki Harimau Malaya selepas ini. Langkah seterusnya harus disambung dengan meletakkan penanda aras yang lebih tinggi dan tidak lagi berlega di ruangan serantau, antaranya menerusi pengaturan perlawanan-perlawanan yang lebih baik berdepan pasukan dari serata Asia. Pasukan kebangsaan menutup tirai kalender antarabangsa 2018 dengan baik sekali diiringi gelaran naik juara AFF. Walaupun bertaraf Asia Tenggara, tetapi Harimau Malaya sudah perlahan-lahan mengejar Thailand, mengatasi negara serantau lain dan mula menyaingi Vietnam yang kian mencengkam Asia. Justru, penanda aras skuad negara sudah mula boleh ditingkatkan antaranya dengan mengadakan perlawanan-perlawanan persahabatan antarabangsa menentang pasukan bagus serata Asia. Penanda aras kita mesti Thailand, Jepun,
Korea, Cambodia, Singapura boleh kata kita boleh jemput lah, tetapi kita pun mesti ada variasi flavor resipi yang berbeza. Kita boleh ambil daripada negara-negara Arab juga. Datuk Richard Scully yang juga bekas pemain dan jurulatih skuad remaja negara melihat ianya sebagai satu proses penambahbaikan dan mematangkan lagi pemain serta pasukan. Skuad negara juga tidak lagi tertinggal di belakang apabila mula memahami dan menyajikan corak permainan seiring dengan gaya bola sepak moden yang dimainkan pasukan-pasukan handalan. Kejayaan itu sedikit sebanyak menyalahkan kemampuan Tan Cheng Ho sebagai individu berkelayakan melatih Harimau Malaya ke tahap yang lebih baik. Saya rasa saya harus puji Tan Cheng Ho kerana apa falsafah yang diterapkan oleh Tan Cheng Ho adalah berlandaskan pada falsafah bola sepak Malaysia yang iaitu berada dalam F30. Bermakna kita jelas bukti kita punya falsafah adalah building up. Beliau dipilih berada dalam ahli jawatan kuasa peta hala 7 atau roadmap Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang diberi nama F30, objektifnya menjadi 5 negara terbaik Asia menjelang 2030. Cadangan garis panduan yang dikeluarkan Persekutuan Olahraga Malaysia MAF minggu lalu berkenaan penganjuran pertandingan larian tempatan seakan mendapat respon positif Badan Pentadbir dan Penguatkuasaan Sukan Negara. Pejabat Supersuruhjaya Sukan PJS dalam satu kenyataan memaklumkan ianya akan diteliti beserta rujukan kepada badan induk sukan-sukan yang terlibat. Maklum balas itu dikeluarkan Pejabat Pesuruhjaya Sukan dalam satu kenyataan yang dipaparkan melalui laman sosial rasmi semalam. Kementerian Belia dan Sukan dalam peringkat akhir untuk memperkasakan Akta Pembangunan Sukan melalui 3 undang-undang kecil iaitu Pelesenan, Bidaan Tuan Rumah dan Jawatan Kuasa Pertikaian Sukan. Persatuan Sukan Kebangsaan khususnya yang berisiko tinggi diminta menyediakan garis panduan pengelolaan sukan masing-masing mengikut standard yang ditetapkan. Selain Persekutuan Olahraga Malaysia, turut menyediakan draft awal ialah Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM dan ianya akan diteliti terlebih dahulu beserta rujukan-rujukan lain. Turut diperhalusi ialah pengenaan bayaran pelesenan ataupun sanction yang mahu dikenakan kepada penganjur dengan syarat nilai yang munasabah. Kenyataan 2 muka surat oleh Pesuruhjaya Sukan Datuk Zaitun Osman turut merancang mengadakan perbincangan lanjut sebelum garis panduan tersebut dimuktamadkan. Piala Asia 2019 dijadual membuka tirainya di Emirat Arab Bersatu UAE dalam tempoh kurang 2 minggu lagi. Negara bertanding sudah mula meningkatkan tahap persiapan dengan melalui perlawanan persahabatan menguji kekuatan lebih awal. Vietnam yang baru saja ditabalkan juara AFF Suzuki melayan kunjungan Korea Utara di Stadium Nasional Mahjin di Hanoi menyaksikan perlawanan yang disaksikan dalam stadium dipenuhi penonton itu berkesudahan dengan keputusan seri 1-1. Qatar pula menang tipis 1-0 ke atas Republik Kyrgyzstan. Satu lagi aksi ujian, Turkmenistan memperoleh kemenangan moral awal dengan kejayaan menumpaskan Afghanistan 2-0 ketika kedua-dua pasukan itu bertemu di Antalya, Turki. Kempen Piala Asia 2019 bermula 5 Januari hingga 1 Februari depan di 6 venue dianjurkan Emirat Arab Bersatu UAE. Vietnam berada di kumpulan D bersama-sama Iran, Iraq dan Yaman, manakala Korea Utara diundi dalam kumpulan E dihuni Lebanon, Qatar dan Arab Saudi. Republik Kyrgyzstan bakal mencabar kumpulan C disertai Korea Selatan, China dan Filipina. Sementara Turkmenistan sekumpulan dengan Jepun, Uzbekistan dan Oman dalam kumpulan F. Untuk menyimak mangsa yang membuka peluang buat Harimau Malaya daripada hasil aduan antara masalah dihadapi pemantauan. Dengan laporan itu tadi, Buletin Pagi telah sampai ke penghujungnya. Ikuti Buletin TV3 di platform YouTube dan media sosial kami. Anda masih bercuti bersama keluarga, kunjungi Taman Negara Johor Tanjung Piai dan alami sendiri fenomena air pasang besar di Taman Negara Hutan Paya Bakau itu. Dengan itu, saya Amir Akib Luqman, AHL, salam hormat dan Assalamualaikum.
Terengganu.